Assalamualaikum. Apa khabar kepada penonton-penonton Co-op Bizlife? Bertemu kita lagi pada hari ini dalam segmen Co-op Bizlife, di mana segmen ini merupakan perkongsian dan tinjauan mengenai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh koperasi terus kepada anda melalui media sosial Facebook dan e-pelancar. Jadi kita bawakan topik istimewa pada hari ini, iaitu mengenai perancangan dan pengurusan harta pusaka dan wasiat. Jadi bersama saya hari ini dua orang panel kita, iaitu Datuk Muhammad Hadi Hassan, iaitu merupakan pengurusi My Angkasa Amanah Berhad. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Okey, dan panel kita yang kedua pada hari ini iaitu Tuan Muhammad Syafiq Abdullah, merupakan pengurus di bahagian operasi pusaka My Angkasa Amanah Berhad. Selamat Tuan Syafiq. Alhamdulillah, sihat. Okey, sebelum itu saya kirakan jika ada sebarang persoalan atau persepsi daripada para penonton mengenai topik kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanyakan melalui ruangan komen dan admin kita akan menjawab terus kepada anda. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya terus kepada soalan pertama Datuk ya. Okey, Datuk boleh ceritakan tak sedikit mengenai latar belakang My Angkasa Amanah Berhad ini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih atas peluang dan ruang untuk kita berbicara atau memberi maklumat tentang apa perjalanan yang berkaitan dengan operasi. Utamanya dalam hal ini hal yang berkaitan dengan satu anak syarikat angkasa, iaitu My Angkasa Amanah Sdn Berhad atau My Angkasa Amanah Berhad yang ditubuhkan 10 tahun yang dahulu, yang merupakan anak syarikat angkasa yang telah wujud 53 tahun dahulu. Sebelum ini angkasa dikenali sebagai potensi ataupun operasi Apex yang mengutip orang kata potongan gaji setiap bulan daripada tangan pejabat awam dan lain-lain yang berkaitannya telah dibenarkan oleh pihak kerajaan. Tetapi kita telah berkembang dengan berbagai perkhidmatan, dan salah satu perkhidmatan ini adalah perkhidmatan yang berkaitan dengan pengamanahan atau penguasiatan, iaitu untuk memastikan bahawa kesejahteraan umat kita, khususnya anggota-anggota koperasi, dapat hidup terus menikmati kelangsungan hidup selaras dengan kehendak kerajaan madani sekarang ini, kesejahteraan, supaya apa-apa pusaka atau harta yang dimiliki oleh keluarga dapat diturunkan ataupun diadilkan kepada waris-waris yang ada pada mereka, supaya hidup tidaklah lagi nanti akan huru-hara atau berbalah-balah antara keluarga. Dan inilah tujuan diwujudkan My Angkasa Amanah, supaya kita dapat meninggalkan wasiat, meninggalkan pusaka dan meninggalkan apa sahaja yang bentuk misalnya hibah daripada koperasi atau hibah daripada individu yang ingin memberikan sumbangan kepada waris-waris yang ditinggalkan. Dan kita harapkan dengan perkhidmatan ini kita dapat berkhidmat kepada semua, bukan sahaja koperasi tetapi individu, seluruh warga negara Malaysia. Dan saya percaya kita amat memerlukan tentang peningkatan wasiat dan pusaka seperti yang dikendaki dalam Al-Quran sendiri, surah Al-Baqarah dan berbagai surah menyatakan dengan sendirinya, jika umatku sebelum meninggal ada keluarga, ada harta, buatlah wasiat dan pusaka. Dan ramai di antara kita barangkali rasa agak kebimbangan atau kita jelas antara misalnya wasiat, pusaka dan faraid. Ini boleh dapat dimaklumkan antara penangan daripada My Angkasa Amanah. Tersebut telah dengan rela hati dan senang hati untuk mendapatkan maklumat yang dikendaki menerusi My Angkasa Amanah. Terima kasih. Okey. Soalan seterusnya kepada Tuan Syafiq. Apakah produk-produk yang ditawarkan oleh My Angkasa Amanah sendiri? Okey, baik, terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini dalam sesi Co-op Live. Okey, untuk makluman semua tentang
tetamu ataupun untuk makluman semua hadirin yang ada bersama kita pada sesi live pada pagi ini. Di My Angkasa Amanah kita menyediakan perkhidmatan dari sudut perancangan dan pentadbiran harta pusaka. Yang mana perancangan ni kita buat sewaktu kita hidup hari ni, dan yang kedua pula pentadbiran yang mana kita lakukan selepas kematian kita. Okey, untuk makluman semua yang ada bersama sesi live pada pagi ini, Puan Moderator. Okey, untuk sudut perancangan yang mana kita lakukan waktu hidup, kita ada di My Angkasa Amanah kita menyediakan perkhidmatan, antaranya adalah wasiat, iaitu yang kedua ni adalah hibah hartanah, yang ketiganya hibah saham koperasi. Bila kita cerita dari sudut koperasi ni, kita ada hibah saham koperasi khusus kepada ahli koperasi yang ada di Malaysia ini, yang sebenarnya kita produk amanah. Manakala melibatkan produk pentadbiran yang mana kita lakukan selepas kematian, of course kita tahu bila kita hidup kita pasti akan mati. Kita juga ada menyediakan produk melibatkan pentadbiran harta pusaka, sama ada yang berwasiat ataupun yang tidak berwasiat. Mana yang mungkin di kalangan pendengar kita pada pagi ini, moderator, yang dah meninggal tanpa wasiat yang belum diuruskan pun, boleh datang kepada kita sekali untuk kita takbir harta pusaka tersebut. Saya rasa cukup ringkas dan padat jawapan saya untuk bagi soalan pertama pada sesi pertama kali. Itu pun dah secara ringkas sudah boleh, mungkin orang dah boleh faham sikit apa yang nak disampaikan, insyaAllah. Okey, jadinya kalau dah kita ada produk-produk yang menarik tu, Datuk, macam bagaimana kita My Angkasa Amanah mempromosikan produk yang menarik yang ada? Ya, apa sahaja produk yang kita ada dalam koperasi ataupun organisasi usahawan yang lain, sama ada produk ataupun perkhidmatan, perlu dipasarkan, perlu diwawarkan, perlu dihebatkan. Jadi My Angkasa Amanah pun dalam masa 10 tahun ini misalnya, kita menjalankan pemasaran ataupun perkhidmatan dengan beberapa cara. Satu, kita melalui rakan institusi keuangan kita, iaitu Malaysia Bank yang kita wujudkan sebagai partner ataupun rakan fungsi, seperti rakan Agrobank, Bank Rakyat, bank-bank koperasi dan juga bank-bank komersial yang lain yang sudi dekatkan dengan kita supaya dapat mewawarkan tentang apa dia amanah pusaka kepada ahli mereka. Itu satu. Yang kedua, kita juga mewawarkan tentang menghebahkan melalui misalnya rakan yang kita hendakkan dia bergerak dengan lebih cerdas ialah rakan kongsi koperasi, iaitu koperasi-koperasi yang ada ramai misalnya ahlinya. Sebagai contoh, koperasi Kotenas, koperasi BSN, koperasi misalnya kita mengajak koperasi-koperasi yang besar seperti koperasi Saneli dan koperasi yang ada ahli yang ramai dan agak established, misalnya koperasi pemodalan Indo, dan kita mengharapkan ramai lagi koperasi dapat menjadi rakan kongsi koperasi pada My Angkasa Amanah, dan ini akan menghebahkan kepada ahli-ahli mereka dan anggota-anggota mereka khasnya dan juga kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga kepada rakan-rakan yang kita panggil rakan kongsi istimewa, iaitu rakan-rakan yang kita pilih lantik untuk setiap wilayah atau kawasan. Ditempatkan di utara, di selatan, di timur, dan mungkin insyaAllah di seluruh pelosok negara. Jadi dengan adanya tempat-tempat yang dapat menghebahkan produk dan juga perkhidmatan yang dilakukan oleh My Angkasa Amanah dapatlah difahami oleh warga negara dan dapat memanfaatkannya. Produk-produk yang seperti dinyatakan oleh pegawai My Angkasa Amanah tadi. Dan kita harapkan, saya rasa semuanya dengan rasa terbuka ataupun dalam ingatan yang terbuka dapat menerimanya dengan baik dan dapat mengambil tindakan supaya tidaklah nanti sia-sia wang yang terkumpul, tidak dituntut berkumpul yang banyak sekali yang tidak dimanfaatkan sampai berbilion-bilion. Saya kira ini merugikan kita semua. Jadi saya harapkan
Walaupun misalnya barangkali tidak melalui rakan-rakan kongsi niaga kita, kita boleh terus dapat ketenangan dengan Markazat Amanah, terus dengan talian, dengan hubungan terus atau datang ke pejabat kami di Klomek, Kelana Jaya. Terima kasih. Okey, Tuan Syafiq, kalau dilihat kepada perkataan wasiat itu sendiri, dia adalah satu perkataan yang kita rasa macam generasi dulu dan kini macam tak berani nak sebut, nak cerita sangat. Jadi bolehkah Tuan terangkan secara apakah itu wasiat dengan bahasa yang mudah difahami? Okey, baik, terima kasih kepada Puan Moderator. Biasanya kalau kita dengar perkataan wasiat ni, orang cakap mati je lah, betul lah. Okey, tapi sebenarnya untuk makluman semua yang bersama kita sesi co-op live pada pagi ni, sebenarnya wasiat ni kalau ikut buku dia lah, ikrar yang diperbuat semasa kita masih hidup mengenai harta kita lah. Tetapi untuk lebih mudah kita faham, sebab tadi moderator tanya yang mana untuk mudah kita bagi pemahaman kepada pendengar kita ni, sebenarnya wasiat ni adalah satu pesanan. Pesanan apa kita nak bagi tahu, tak kisah moderator, tak kisah daripada sama ada sudut hartanya ke, ataupun mungkin daripada sudut pesanannya, ataupun sudut agama dan sebagainya. Tetapi hari ni apa yang saya nak bagi tahu adalah wasiat ni bukan kita nak cerita kandungannya, tetapi sebenarnya dalam wasiat ni kita nak tahu apa paling penting dia. Paling penting dalam wasiat yang kita maksudkan hari ni adalah mengenai siapa yang nak menguruskan proses selepas kita meninggal. Sebab apa ini, kebanyakan orang kita cakap wasiat ni nak mati. Mati tak semestinya itu, betul? Kadang-kadang orang cakap, tunggulah nanti saya muda lagi. Tetapi tak ramai je yang meninggal muda ni dengan keadaan sakit, COVID dan sebagainya. Tetapi untuk lebih mudah kita faham ni, sebenarnya wasiat ni kita nak lantik pentadbir. Kalau kita meninggal nanti, siapa nak uruskan? Sebab apa? Sebab anggapan kita hari ni, tak apalah kalau kita mati nanti faraid kan ada. Tetapi kalau faraid ada, kenapa seperti mana Tuan Pengurusi, Datuk Pengurusi kita katakan tadi, banyak harta terbeku. Bila banyak harta terbeku, adakah isu jadi faraid? Saya rasa bukan. Isu dia adalah siapa yang nak menguruskan untuk kita dapatkan faraid tersebut. So sebenarnya wasiat ni antara yang penting ni, selagi kita tengok, antara yang paling penting dia lagi adalah sekiranya kita nak bagi kepada bukan waris, yang itu lagi dan sangat-sangat digalakkan. Contoh, anda kata pendengar kita hari ini ada yang berkahwin tak dikurangkan rezeki anak, ada ambil anak angkat. Kalau kita meninggal nanti, anda kata satu sen pun dia tak dapat. So kena katakan dalam wasiat. Sebab apa dalam wasiat ni? Pemberian kepada bukan waris sebanyak 1/3. Itu dah adalah hukum. Yang ini kita nak clearkan kepada semua pendengar kita dalam co-op live pada pagi ini, bahawa sebenarnya kalau kita ada anak angkat, kalau kita nak buat infak, nak buat sedekah, sangat-sangat digalakkan moderator. Tetapi kalau antara paling penting adalah sekali pesanan kepada waris kita, harta yang kita ada, antara yang lain adalah untuk kita nak appoint ataupun untuk kita nak lantik siapa pentadbir harta kita bila kita dah meninggal nanti. Itu antara poin yang paling penting untuk saya simpulkan bahawa sebenarnya yang pertama adalah wasiat ni untuk kita nak lantik pentadbir. Ada kata kalau moderator belum, lepas ni kita kena buat. Yang kedua pula adalah kalau kita ada nak bagi kepada bukan waris, anak angkat, anak susuan, mungkin cucu-cucu yang dihalang oleh anak lelaki ni, lagilah kena buat. Kalau tak nanti tak dapat apa-apa kepada golongan mereka ini, iaitu kepada bukan waris ini. Itu antara dua poin. Yang pertama, untuk lebih kita mudah faham kenapa perlu adanya wasiat ni, untuk pesanan. Yang keduanya adalah untuk pelantikan pentadbir. Dan yang paling penting adalah kalau kita nak bagi kepada bukan waris kita nanti, kalau kita dah meninggal nanti. Wallahualam. Okey, sekarang kita dah faham dah, maknanya tugas Markazat Amanah nanti adalah untuk mentadbir harta-harta yang selepas kematian seseorang nanti. Okey, jadinya Susah Datuk, bila kita sebut Markazat Amanah, orang akan sinonimkan angkasa ini adalah perkhidmatannya adalah untuk ahli-ahli koperasi. Jadi saya boleh kita tahu, adakah ahli koperasi sahaja yang boleh buat wasiat dengan Markazat Amanah Berhad ni? Tidak. Yang sebenarnya perkhidmatan atau khidmat Markazat Amanah ini untuk semua.
Sebab itu cakap kata kita kita lekatkan pada hati semua kalau boleh ingatkan bahawa MBAB itu untuk semua. Jadi kita bukanlah hanya untuk koperasi semata-mata. Walau apapun, oleh kerana kita satu-satunya organisasi amanah yang dihasilkan oleh koperasi di Malaysia ini, jadi memanglah kita nak beri tumpuan kepada koperasi, tetapi pada masa yang sama kita terbuka kepada semua, bukan koperasi orang Islam dan juga bukan orang Islam. Jadi maknanya pada warga negara semuanya, individu dan juga yang tidak semestinya koperasi, NGO yang lain, misalnya persatuan-persatuan penduduk, dan juga apa saja organisasi di kerajaan, bukan kerajaan, swasta, juga menggalakkan. Sebab peninggalan wasiat itu saya kira adalah fardu kifayah untuk semua, perlu dilakukan dan ini dikendaki olehnya. Dan saya percaya juga seperti juga yang berkaitan dengan adanya yang syariah compliant, ada yang tak syariah compliant. Jadi kita memberi semangat kepada semua. Kita khususnya oleh kerana kita Mangkasa Amanah Koperasi, kita khususnya memang syariah compliant, dan pada masa yang sama kita beri juga khidmat kepada masyarakat yang memerlukan wasiat atau pusaka konvensional. Okey. Seterusnya kepada Tuan Syafiq. Jika dilihat tadi melalui keterangan Tuan Syafiq, mungkin ramai daripada kalangan penonton yang dah mungkin sedikit terbuka dan mengenai tentang wasiat ni. Jadi selain pada wasiat, ada lagi lah hibah, Mangkasa Amanah tawarkan. Jadi apakah kelebihan dan keunikan produk yang ditawarkan? Okey, baik. So mungkin tadi dah ada antara pendengar kita moderator, mungkin dia dah rasa teruja untuk nak dapatkan. Okey, antara kelebihan kita di My Angkasa, saya tak nak cerita di tempat lain sebab kita bercerita dalam konteks My Angkasa Amanah Terhad. Yang pertama di My Angkasa Amanah Terhad ni adalah yang pertama sekali antara kelebihan. Saya nak cuma fokus pada pagi ni dua. Yang pertamanya adalah wasiat, yang keduanya ada satu produk kita amanah pusaka care. Okey, yang mana wasiat ni kita di My Angkasa Amanah untuk di peringkat awal kita hanya buat wasiat asas sahaja. Wasiat asas ni seperti saya katakan tadi, kita melantik pentadbir My Angkasa Amanah Berhad. Itu dari segi pelantikan pentadbir. Yang kedua adalah dari segi kalau Islam pembahagian mengikut hukum syarak, itu hukum faraid. Manakala kalau bagi bukan Islam, kita akan mengikut akta pembahagian. Okey, itu yang pertama, pelantikan dari sudut wasiat asas. Yang kedua pula adalah untuk makluman semua pendengar kita akan buat pindaan secara dalam talian. Sebab hari ini bila dunia digital, kita sebut digital ataupun fintech dan sebagainya, macam-macam istilah yang disebut, untuk di My Angkasa Amanah untuk pindaan kita melalui online. Dan yang paling best pada moderator, saya rasa jarang jumpa tempat lain ni. Untuk produk wasiat ini adalah kita bagi pindaan secara percuma. So mana-mana kita pun dalam bersama sesi offline pada pagi ni, yang buat wasiat di My Angkasa Amanah, kita akan bagi pindaan dalam talian, dan yang seterusnya pindaan kita adalah percuma. Bila dah buat pindaan tersebut, kata-kata kita, staf kita akan hubungi pelanggan untuk mengesahkan, dan bila dah sahkan tersebut, kita akan sign yang baru, dan semua proses tersebut adalah percuma. Itu bagi wasiat. Manakala bagi amanah pusaka care, saya suka sebab dia ada 5 kesinambungan dia antara perancangan dan pentadbiran. Tadi wasiat kita cerita perancangan, pusaka care ni pula untuk kita buat selepas kematian, yang mana untuk pada amanah pusaka care ni pula, yang pertama sekali tujuannya adalah untuk memastikan bila kita dah meninggal nanti, proses untuk nak tanggung segala kos pentadbiran tersebut percuma. Maksudnya bila dia ambil waktu hidup dia nanti, dilanggan produk amanah pusaka care ni, bila meninggal proses pusaka dia free. Yang tu yang kita nak, sebab hari ni isu dia bila meninggal tak ada duit nak urus pusaka, dah harta tu terbeku, betul? Banyak hari ni bila datang dekat kita nak urus pusaka tak ada duit, harta ada takkan nak jual semacam batu sebiji rumah sebagai contoh rumah pusaka, nak bayar pula kos tinggi.
So yang tadi kita sediakan produk ni. So boleh dapatkan di My Angkasa Amanah. Dan yang seterusnya pula adalah produk ni pula kita lindung dia adalah sampai umur 80 tahun. Agak-agak kita moderator, kita pula tak tentu lagi 80 tahun lagi tu kan, tidak tahun tak. So di My Angkasa Amanah kita lindung. Maksudnya pewasiat kita ni, kita punya siapa yang ambil wasiat dengan My Angkasa ni sehingga 80 tahun. So saya rasa umur 80 tahun tu dah jarang kita nak jumpa hari ni. Nak jumpa sampai umur 70 tu itu dah kira extra umur dah. Bonus. Nak 80 tu sangat bonus. So itu adalah keunikan dan kelebihan antara dua projek kita sembang pada pagi ni, wasiat dan amanah pusat tiket. Okey, baik. Okey, Datuk. Jadi apakah harapan Datuk kepada koperasi-koperasi dan para penonton yang ada bersama dengan kita pada sesi pada kali ini mengenai produk My Angkasa Amanah? Harapan saya amat besar. Kata orang tinggi lagi turun, tinggi lagi harapan saya. Saya nak tambah sikit daripada apa yang disampaikan tadi tentang keunikan My Angkasa Amanah. Kita charge My Angkasa Amanah ni barangkali paling termurah sekali di Malaysia ini, mungkin boleh dikatakan seluruh dunia. Itu satu. Kedua, petang ni insyaAllah kita akan melancarkan produk dan juga orang kata satu insentif baru yang mana mereka yang barangkali mengambil dan melancarkan produk amanah ataupun My Angkasa Amanah ini, kita akan beri satu insentif yang agak lumayan bagi mereka ini. Jadi kena dengar, tidak akan wawarkan petang itu satu. Jadi harapan saya ialah tadi moderator tanyakan tentang harapan. Ya, jadi saya mengharapkan kalau boleh setiap keluarga misalnya bertanggungjawab untuk memastikan program mereka menurunkan amanah mereka. Jangan mengharapkan orang lain buatnya. Jadi kita sendirilah mengepalai tuntutan kita untuk memastikan keluarga kita meninggalkan wasiat atau pusaka atau hibah atau apa sahaja pengamanahan yang perlu kita lakukan. Itu satu. Kedua, kita harapkan bahawa khidmat kita ini insyaAllah dapat kita perkembangkan bukan sahaja di Malaysia, di seluruh Asia Tenggara. Saya dunia juga memerlukan utamanya negara-negara Islam, OIC, Asia Tenggara dan sebagainya. Mereka ada khidmat begitu. Mungkin kita boleh bekerjasama dengan mereka untuk meningkatkan lagi kesedaran, keinsafan perlu membuat pengamanahan ataupun wasiat atau pusaka dan sebagainya. Dan kita harapkan bahawa semua pihak barangkali berinsaf bahawa ini adalah tanggungjawab kita bersama, bukan tanggungjawab My Angkasa Amanah sahaja, tetapi tanggungjawab semua. Jadi kita harapkan akan datang semua akan insaf dan mengambil tanggungjawab bersama tentang tugas dan tanggungjawab sendiri untuk diri, keluarga dan untuk masyarakat, untuk dunia keseluruhannya, untuk harmoni kita masa hidup dan setelah mati. Itu harapan saya. Terima kasih. Harapan Datuk untuk generasi legasi sekarang kan, untuk tidak yang kurang terdedah dengan produk-produk seperti. Okey, seterusnya Tuan Syafiq, dengan produk-produk yang menarik tadi, berapakah harga yang ditawarkan dan siapakah sasaran pelanggan My Angkasa Amanah? Okey, baik. Untuk produk ini. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator kita. Okey, untuk makluman semua, so saya rasa masing-masing semua teruja nak tahu ni berapa harga yang ditawarkan, kita dah cerita produk dan sebagainya. Cuma hari pagi ni lah saya nak berkongsi dengan semua dalam sesi Co-op Live ni. Okey, so untuk produk wasiat kita ni sebenarnya kita bayar one time fee je, sekali seumur hidup dan tak perlu bayar bulan-bulan dan sebagainya. Ini yang saya nak maklumkan kepada semua sekali. Okey, untuk makluman semua, harga wasiat di My Angkasa Amanah Berhad yang kita cerita pindaan percuma dan sebagainya tadi itu adalah RM500. RM500. Saya rasa RM500 ni sangat
murah dan seumur hidup pula tu. Kalau kita nak bahagi sen-sen tu tak tahu berapa sen dah sehari kalau kita nak kira dengan bidang percuma dan sebagainya. Cuma untuk maklumat moderator kita nak bagi special sikit. Untuk sebab yang ada bersama sesi live kita pada pagi ni, kita nak bagi semua yang ada yang mendengar pada sesi pada pagi ni, kita nak bagi sebagai tanda terima kasih kita di My Angkasa Amanah Berhad kepada semua pendengar. Kita nak bagi diskaun RM200 kepada semua pendengar kita untuk produk wasiat. Semua kita tak kisah kalau ada RM1,000 lah, kalau ada RM500 lah, kalau ada RM10,000 lah. Semua sekali layak untuk dapat tunai voucher RM200. Maksudnya siapa yang berminat untuk dapatkan secara terus mengenai pendaftaran wasiat di My Angkasa Amanah Berhad, boleh scan QR code yang dipaparkan di layar skrin sekarang, dan mungkin boleh refer kepada admin, tulis dekat bawah ruangan komen tadi tu, saya nak daftar wasiat. Nanti kita punya admin akan respon untuk bagi voucher tersebut. Dan kalau ikutkan 500 tak 200, 300 je moderators. So untuk hari ni kita bagi promosi sebab meraihkan untuk tanda terima kasih kita kepada semua pendengar, RM300 percuma, pindaan percuma seumur hidup. So ambil peluang, ambil manfaat, ambil ruang yang diberikan ini. RM300 sahaja. Boleh tadi seperti saya katakan, boleh type di ruangan komen saya nak daftar wasiat, nanti kita akan respon. RM300 sehingga jam 12 tengah hari. Sebab kita start hari ni je lah. untuk hari ni saja Datuk Pengerusi. Sebab kita start pukul 10 live kita. So kita sehingga pukul 12. Yang terpantas dan tercepat. Yang terpantas dan tercepat. So just tulis di ruangan komen saya nak daftar, dan nanti admin kita akan bantu macam mana untuk nak linkkan terus bagi sesi pendaftaran. So saya rasa ambil peluang yang ada ini, kerana peluang tak akan datang selalu. So sebagai tanda terima kasih bagi pihak pengurusan My Angkasa Amanah Berhad, so kepada semua pendengar kita pada pagi ini dengan harga RM300. Dah lah termurah. Lepas tu dapat lagi voucher, diskaun lagi. Lepas tu unlimited. Tak ada 10 terawal, tak ada. Kita bagi semua sekali. Yang ada bersama kita pada pagi ni. Tapi hari ni saja. Boleh tu Syafiq beritahu nak call macam mana, Okey, baik. tag macam mana. Okey, baik. Okey, so mungkin pada voucher tadi kan. Okey, baik. Mungkin yang ada dengar nak share yang mungkin selalu warga tu mungkin sekali nak pergi share link ni. Okey, so mana-mana yang pendengar kita yang bersama sesi co-op live pada pagi ni, okey, so mungkin boleh hubungi kita My Angkasa Amanah Berhad di Glomet Business Center, Jalan SS6/1 Kelana Jaya, seperti mana yang ada di layar skrin sekarang. Dan nombor telefon kita 0377887560. Boleh hubungi kita dan boleh dapatkan yang mana tu boleh ambil gambar di tengah layar sekarang kat kita punya skrin. So boleh screenshot dan simpan. Boleh buat untuk pertanyaan pada masa akan datang. So saya rasa itu sahajalah kot. Saya rasa semua kita dah bagi dah hari ni. Dah bagi Cash kita dah bagi. betul. Pindaan percuma kita dah bagi dah macam-macam dah. So penerangan pun kita dah bagi. Okey, baik. Kena cepat lah. Okey, kita cepat untuk berbuat sehingga jam 12 tengah hari ni. Okey, terima kasih kepada Datuk Muhammad Ali sama-sama kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Syafiq atas penerangan yang sangat jelas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan para penonton Komis Live, sehingga bertemu di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.